What up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya seorang fitness coach dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu seramai lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan Alhamdulillah hari ni saya akan menjadi pakar motivasi sikit. Kenapa saya dipakai motivasi? Sebabkan ada satu tajuk yang diminta untuk saya buat ulasan sedikit berkenaan dengan macam manakah caranya untuk kita mengawal stres. Okey, apakah itu stres? Stres itu adalah sesuatu yang berlaku kepada diri kita. Right? Stres itulah yang berlaku kepada diri kita apabila kita terlalu susah nak kawal sesuatu benda dalam hidup kita lah. So kita akan rasa macam tak dapat in control atas sesuatu dan sebagainya. So saya nak share kepada kita, kepada semua yang ada dekat sini, supaya kita dapat tahu macam manakah caranya untuk kita mengawal stres kita, supaya kita akan lebih mudah menurunkan berat badan. So seperti mana saya pernah sebut sebelum ini, apabila kita stres, sebenarnya ianya akan mengganggu proses kita untuk menurunkan berat badan. So percaya atau percaya, sekiranya kita terlalu stres, lagi susah kita nak mengawal berat badan. Dan juga kita jadi lagi susah juga untuk kita mendapatkan bentuk badan ataupun tubuh badan yang kita nak. Faham tak? Maksud saya macam sekiranya kita terlalu stres, pernah tak tengok mereka yang mempunyai bentuk badan yang stres punya bentuk badan? Right. Tapi sebelum tu boleh tak sini komen korang ni daripada mana, tengah buat apa sekarang kan? Selain daripada yelah tengah tengok coach buat live, aku tahulah memang korang tengok. Selain daripada tu, korang daripada mana kan? Saya nak tahu juga berapa ramai dekat sini yang daripada Selangor, berapa ramai dekat sini yang daripada Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya kan? Sebab best sebenarnya apabila kita dapat berburak-burak kat sini, berborak-borak lah. Alright, so saya kadang-kadang saya tak nampak komen, saya kena buka dekat sini kadang-kadang. So siapa dekat sini tu? Kalau dekat sini boleh tak komen korang ni daripada mana? Right. So hari ni kita akan bercakap tentang stress management. Salah satu daripada formula untuk saya bantu mereka menurunkan berat badan adalah dengan cara saya membantu mereka mengawal hormon dalaman mereka. Saya membantu mereka. Assalamualaikum coach yang paling kacak di tanah air dan sahabat cerita ceritawan Cik Tas semua. Alamak semua. Tersipu-sipu saya nak membacanya ni kan. But anyway, kita hari ni saya akan share 11 cara macam manakah caranya untuk kita mengurangkan stres. Alright, mengurangkan stres tu adalah satu benda yang sebenarnya kita patut kawal. Okey, siapa sini yang dah ready untuk saya bercerita ataupun memberitahu, menunjukkan tips macam manakah cara kita dapat mengawal stres kita? Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love, sebab saya nak bercerita sekarang ni macam manakah cara saya ataupun cara macam manakah saya dapat membantu untuk mengurangkan stres. Ada yang daripada Negeri Sembilan. Siapa lagi yang ada dekat sini tu? Boleh tak komen you all ni daripada mana? Right. So okay, so kepada mereka yang mungkin sedang menonton saya dekat Facebook group dekat luar sana, so why not korang semua like Facebook page AK, sebab saya akan buat live ni secara harian. Setiap hari 2 kali 3 kali saya akan buat live, supaya saya akan dapat memberikan sesuatu kepada you all, akan dapat memberikan something kepada you all dalam waktu kita sekarang ni. Okay? Right. Siapa yang dah ready? Saya tengok siapa yang dah ready tadi tu. Saya nak tengok sikit siapa yang dah ready. Okay. Saya nak share hari ni 11 cara. 11 cara Cik Ta daripada Pahang. Okey. Ada daripada Pahang, ada daripada Negeri Sembilan. Hai Syah, saya baru habis masak. Puan Sanisa saya ni, as I know, dia daripada Bintulu, Sarawak. Okey. Alright. So, kita akan bercakap, saya akan kongsikan 11 cara. Right, 11 cara macam mana kita dapat mengawal berat badan, mengawal stres kita.
seperti mana saya sebutkan tadi, stres merupakan salah satu cara macam mana kita susah nak turunkan berat badan. So, tapi sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Bartek Fitness dan saya seorang fitness coach, telah membantu seramai lebih daripada 200 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya faham, saya memang gila faham sebabkan mereka yang ada masalah berat badan ni, mereka akan rasa sedikit kurang berkeyakinan, kan? Betul ke betul apa saya cakap? Okay, now, tapi saya nak membantu sekarang ni. Part of the process untuk menurunkan berat badan adalah dengan cara mengawal stres kita. So, siapa sini yang dah ready untuk saya explain 11 cara, 11 kaedah macam mana cara untuk kita kawal stres kita? Right? Saya pastinya tidak akan sebut jangan stres. Sebabkan kenapa kita stres, sebab kita memang stres lah. Macam mana kita nak cakap jangan stres dalam keadaan kita tengah stres, kan? Siapa dah ready untuk saya bagi tahu yang pertama sekali? Yang pertama sekali saya risau inilah sebenarnya yang akan membantu kita sedikit sebanyak juga. Right. Waalaikumsalam Kak Asma. Alright. So ada yang dah ready, ada yang apa ni? Waalaikumsalam Puan Nur Nasapura. Right. So okay, thank you kepada mereka yang dah komen. Terima kasih kepada yang mereka memberi saya like dan love. Boleh tak saya nak tegur sikit siapa yang memberi saya like dan love ni? Boleh tak? Boleh tak saya tegur sikit siapa tu? Terima kasih kepada Puan Azita, cipta kita. Terima kasih kepada Kak Asma, Puan Hanis Yahya, Puan Audi Aulia, Puan Sanisa Saini, Puan Khadibah Alia Syahira. Terima kasih kepada Assalamualaikum Ustaz Suwangi Atar, Puan Zira Adam dan Nur Nasapura. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Audi Aulia, #Puan Lia, Puan Ungku Nur Syarila sebabkan memberi saya idea tentang topik ini. Alright, terima kasih banyak-banyak. Saya nak beritahu sikit. Kak Zahara pun ada. Assalamualaikum Kak Zahara. Right. Waalaikumsalam Kak Zahara. Right. So, kita nak bercakap. Siapa yang dah ready? Saya nak bagi tahu sekarang. Yang pertama, sekejap saya nak buka saya punya setting. Okay, yang pertama sekali adalah macam manakah cara kita dapat mengawal stres kita. Yang pertama, yang paling utama sekali adalah dengan cara berdoa, bertawakal dan percaya ke semua yang berlaku ni ada hikmah dia. Saya bukan seorang ustaz, tapi ini adalah cara yang paling terbaik untuk kita kawal stres. Mungkin ada yang macam mana dengan cara macam tu boleh membantu kita, tapi sebenarnya ianya really membantu kita dalam proses kita nak mengawal berat badan ataupun mengawal stres kita. Kita kadang-kadang kita fikir macam kita fikir terlalu detail sangat sampai kita tak rasa macam kita tak patut fikir banyak benda. So kita boleh sebenarnya cuba dengan cara berdoa, kita berikan apa yang kita sedang rasa sekarang ni, stres kita sedang alami sekarang ni kepada Yang Maha Kuasa. Something ataupun yang boleh memberikan kita lebih lagi dia punya impact dia. So dengan rasa bertawakal, dengan rasa yakin setiap apa yang berlaku tu adalah salah satu cara, ada mempunyai hikmah, ianya akan mengurangkan kita punya stres. Alright, itu adalah yang lebih bersifat dalaman lah. Alright, sekarang ni saya nak bercakap tentang yang kedua. Siapa dah ready untuk yang kedua? Alright, saya nak bagi tahu yang kedua sekarang adalah dengan cara kita mengurangkan pengambilan kopi. Dengan mengurangkan pengambilan kafein akan membantu kita juga untuk mengurangkan stres kita. Selain daripada itu, pengambilan alkohol pun akan membantu juga, dan pengambilan kurang nikotin pun akan membantu juga. Saya faham, saya yakin apa yang saya cakap ni tidak kena-mengena dengan ramai orang kat sini. Yang saya yakin ramai kat sini adalah orang Islam, tidak minum alkohol. So minum alkohol pun akan meningkatkan rasa stres kita for some reason. Alright. So nikotin ialah of course rokok, itu pun akan membantu kita rasa stres juga. So dengan mengurangkan nikotin dan kafein dan juga alkohol akan membantu kita kurangkan rasa stres. Okay, saya tak pasti pasal alkohol, saya tak pasti pasal nikotin, tapi saya bila saya minum kopi, badan kita rasa panas. So bila badan rasa panas tu, kita akan rasa macam membuak-buak. Metabolisme kita makin meningkat. Bila metabolisme kita makin meningkat, ianya akan memberikan kita rasa macam rasa macam nak marah.
nak marah sikit kan. But itulah sebenarnya salah satu cara macam manakah cara saya membantu student saya untuk lebih mudah kawal dia punya stress lah. Alright. So far okay tak nombor 1 dan nombor 2? Okay tak? Clear tak? Nombor 1 dan nombor 2 tadi. Yang pertama tadi adalah serahkan kesemuanya kepada Tuhan. Alright, seperti berdoa, tawakal, percaya semua benda yang berlaku ada hikmah dia. Yang pertama. Right, yang pertama. Alright, yang kedua pula tadi adalah apa? Yang kedua pula adalah dengan cara mengurangkan pengambilan kopi, alkohol dan nikotin. So saya just highlight kat sini caffeine je lah kan, sebab saya yakin dia lebih bertepatan dengan kita kan. Right. Siapa dah ready untuk tahu yang ketiga? Okay, so far dapat tak sesuatu? Right, terima kasih. Ada bunyi anak tadi kan? Ada bunyi anak saya, dia menjerit sikit. Apa benda dia? Right. So, itu adalah yang kedua. Siapa yang dah ready yang ketiga? Boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk tahu yang ketiga. Right. So, last kali saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka. Nak tidur tu, yelah tu kan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi saya like, memberi saya love dan menggelakkan saya. Puan Azita menggelakkan saya. Dan mereka yang share video ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang share video ni juga. Sebabkan saya yakin apabila you share video ni, ianya secara tidak langsung akan menyebarkan positive notes kepada orang kat luar sana. Sebab waktu sekarang ni adalah waktu yang mana kita lebih mudah rasa stres sebabkan COVID-19, duduk kat rumah saja, tengok dinding, kiri dinding, atas siling, bawah lantai. Yusuf pula tengok orang yang sama. So kita rasa stres sedikit kat situ. So apabila you all share video live ni kepada lebih ramai lagi orang, mungkin orang kat luar sana pun akan dapat juga sesuatu daripada hasil sharing saya dan sharing you all juga, supaya sama-sama akan dapat manfaat bersama-sama lah. Alright. Yang ketiga, siapa dah ready yang ketiga, boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai yang dah ready untuk saya share point yang ketiga. Alright. Ada tak yang ready untuk saya share point yang ketiga? Yang ketiga adalah dengan cara kita buat aktiviti fizikal. Apakah aktiviti fizikal? Macam exercise. Okay, kenapa sebenarnya exercise adalah satu benda yang best? Okay, kenapakah sebenarnya exercise adalah satu benda yang bagus? Sebabnya ada satu hormon yang akan keluar. Nama ni adalah dopamine. Dan juga nama dia serotonin. Dua hormon yang akan keluar apabila kita exercise. So, hormon-hormon ini adalah dinamakan sebagai feel good hormone. So, kita akan rasa macam best je bila kita dapat hormon tu. Macam mana nak dapatkan hormon itu adalah dengan cara exercise, buat aktiviti fizikal, keluarkan peluh, tingkatkan kita punya degupan jantung, kita punya heartbeat. Faham tak? Buat something yang kita mungkin tak pernah buat sebelum ni. Macam mungkin kita buat HIIT ke, kita buat exercise dekat YouTube ke. Follow je, buat aktiviti kat situ. Kenapa? Sebab ianya really akan memberikan kita rasa happy, rasa enjoy. Okay, kepada mereka yang mungkin exercise, kadang-kadang bila kita dapat buat aktiviti yang kita nak. Contohnya macam hari ni saya nak exercise berjalan kaki selama 3 km. So bila kita exercise selama 3 km, apa yang kita dapat? Kita dapat rasa happy sebab dapat mencapai 3 km tu. Faham ke faham? So itulah sebenarnya macam mana kita dapat meningkatkan rasa happy dengan kita, sebabkan kita dah set sesuatu benda dan kita dapat capai. Alright. Itu juga adalah satu benda yang berkaitan dengan buat aktiviti fizikal. Korang faham tak ni? Korang boleh follow tak so far? Saya dah bagi 3 dah point tu. Saya nak share 11 cara macam mana kita boleh hindari stres. Right? Betul tu coach. Okay, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali pada Puan Audi Aulia, Puan Ungku Nur Syarila. Right? Alright, terima kasih sebabkan bagi idea saya tentang benda ini.
idea tentang topik apa saya nak buat live hari ni. Saya akan of course akan tanya kepada mereka-mereka di dalam circle nak kurus sihat cepat, circle WhatsApp group nak kurus sihat cepat, di dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat. So mungkin ada yang maybe interested untuk being part of this group. Tak ada masalah, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah letak dekat pin komen tu. Ting. Alright. Ting ting ting. Betul kan? Puan Audi Oleh pun cakap betul. Exercise sangat membantu kita dalam proses nak kurangkan rasa stres. Regardless exercise apalah sebenarnya, kita mungkin exercise, kita akan buat yoga ke HIIT ke apa-apa ke kan. So semua pun boleh asalkan kita meningkatkan kita punya heart rate kita tinggi sikit, dan masa itulah hormon serotonin, hormon dopamin akan keluar supaya kita akan membantu mengurangkan rasa stres tu. Sebab hormon-hormon ini dinamakan sebagai apa? Feel good hormone. Alright. Dah ke? Ready tak? Ready tak? Ready tak untuk tahu yang keempat? Kalau dah ready nak tahu yang keempat, boleh tak bagi saya love? Kalau nak tahu lebih lanjut tentang apakah sharing yang saya akan buat malam ni dan sebagainya, bolehlah like Facebook page Shah AK, sebab saya bukanlah seorang pakar motivasi, ya. Saya adalah seorang pakar kurus yang telah membantu mereka yang pernah ada masalah berat badan supaya mereka tidak lagi ada masalah berat badan. So itulah kepakaran saya. Tetapi sebenarnya dalam proses nak menurunkan berat badan, kita tidak lari daripada nak mengurangkan rasa stres tu. Sebab stres tu akan mengganggu kita punya progres untuk menurunkan berat badan. So sekiranya kita ada stres, so bolehlah follow 11 cara yang saya nak share kat sini, supaya kita akan semua dapat manfaat daripada sharing terbuat. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya berikan dan daripada sharing post yang korang tengah buat. Punching bag pun boleh. Punching bag pun boleh on juga, Puan Azita. Puan Audia. Right. So, yang keempat adalah sekiranya you all rasa tak cukup tidur, cukupkanlah tidur tu. Sebabkan kalau kita tak cukup tidur pun boleh mengganggu kita punya rasa stres. Right. Bila kita tak cukup tidur, kita akan develop satu hormon, nama dia hormon kortisol. Hormon yang menjadikan kita rasa macam nak marah je kerja ni kan. Rasa nak marah. So hormon kortisol ni adalah hormon yang opposite punya function macam dopamin dengan serotonin. Alright, hormon ini akan membantu kita. Kortisol ni akan membantu kita rasa lebih stres, rasa naikkan berat badan kita, membuncitkan perut kita, membesarkan paha kita, membesarkan kita punya pinggul dan sebagainya. So itulah hormon kortisol nama dia. Macam mana caranya untuk kita dapat hormon kortisol ni? Senang je, dengan cara stres ataupun dengan cara tidak cukup tidur juga, salah satu cara ni jugalah. So itu adalah cara macam mana kita boleh mengawal stres, adalah dengan cara cukupkan tidur kita, cukupkan rehat kita, bagi kita rasa lebih segar dan dapat berfikiran dengan lebih jelas setiap waktu lah. Alright, siapa yang dah ready untuk yang ke-5? Ready tak yang untuk yang ke-5 ni? Ding 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 ding. Right, I see. Okay, I see. Cukupkan tidur. Bangun tidur 3:30 pagi tadi tak tidur lagi ni coach. Cuba tidur petang. Cuba belajar tidur petang kalau kes yang macam tu lah. Alright. Yang keempat adalah Yang kelima, stres pun boleh efek pada bentuk badan kita ke? Ya, betul. Stres boleh efek pada bentuk badan kita. Saya nak explain sikit macam mana. Dengan cara apabila kita ada hormon stres, bila kita ada hormon kortisol. Kortisol ni apa tahu? Kortisol ni adalah sejenis hormon yang akan menjadikan kita lebih alert. Contohnya, saya pernah bagi contoh sebelum ni, apabila kita dikejar oleh anjing, mungkin sebelum ni kita tak pernah lari, tiba-tiba kita lari dengan sangat laju sekali. Mungkin boleh kalah. Mungkin kita boleh kalah betul apa nama dia? Nama pelari itu kan.
Anyway, kita akan lari lebih laju lagi. Kita akan lari lebih laju lagi apabila kita berada di dalam keadaan stres. Macam mana sebenarnya, kenapa sebenarnya bila kita dalam keadaan stres kita boleh lari lebih laju? Kenapa? Sebab hormon kortisol yang dikeluarkan oleh adrenaline gland, kelenjar adrenalin, sebenarnya tujuan dia untuk dia cepat menyerap kita punya tenaga dan terus dibakar sebagai tenaga. Bunyi ni macam bagus, tetapi sebenarnya bila kita tidak mempunyai reserve tenaga yang betul tempat dia, kan, insya-Allah dia akan susah. Macam mana maksud saya? Reserve tenaga tu dalam erti kata lain adalah lemak. Kalau katakan lemak tu tidak berada kat tengah-tengah badan kita, tidak berada kat perut, tidak berada di pinggul, tidak berada di peha, bermaksud dia adalah susah untuk dicapai. Faham ke faham maksud saya? Maksud saya begini, macam mana kita akan letakkan sesuatu tempat dekat tempat yang kita mudah capai. Sama juga tenaga pun akan ditempatkan dekat tempat yang mudah capai sekiranya tenaga tu diperlukan secara emergency, selalu sangat. Maksudnya kalau katakan kita stres, dia hormon kortisol tu akan membantu kita menyimpan lemak di bahagian yang di bahagian tengah-tengah, perut, peha dan pinggul, di kawasan situ kalau kita selalu stres. So bentuk badan kita akan jadi macam tu lah. Boleh faham kan? Perut buncit, pinggul besar, peha besar, macam tu. Itu semua lemak, bukannya masa lemak. So itulah macam mana cara badan kita mengawal kedudukan lemak kita, especially bila kita dalam keadaan stres. Faham tak ni? Korang faham tak apa maksud saya? Ini sebenarnya adalah satu benda yang sangat penting untuk kita faham. Sangat-sangat gila penting untuk kita mengetahui 11 cara ni supaya kita boleh apply lah secara konsisten cara-cara ni supaya kita boleh dapat mengawal berat badan kita. Marathon coach kan? Marathon pun on juga. Alright, so siapa yang dah ready untuk tahu yang ke-6? Yang ke-6. Siapa dah ready? Patutlah perut akak buncit sebab kurang tidur rupanya. Itu pun salah satu sebab juga sebenarnya kak. Salah satu sebab juga kenapa kita ada masalah perut buncit adalah disebabkan stres. So bila stres tu bukan setakat kita rasa stres, tapi juga kita mungkin tak cukup tidur, kita mungkin macam itulah, berkaitan dengan tu. Alright, so yang ke-6. Yang ke-6 adalah apa tahu? Yang ke-6, siapa nak tahu yang ke-6 ni? Boleh tak komen nak tahu yang ke-6? Boleh tak komen nak tahu yang ke-6? Sebab saya nak tengok berapa ramai yang dah ready untuk tahu yang ke-6 ni. Again, kepada mereka yang sedang menonton saya di dalam Malaysian Online Business, yang sedang menonton saya dekat dalam grup bisnes cikgu-cikgi ataupun dekat mana-mana tempat dekat luar sana, saya strongly suggest untuk like Facebook page Syaike, untuk follow Facebook page Syaike, sebab nanti korang pasti akan ketinggalan. Sebab saya hari-hari akan buat live di dalam Facebook page Syaike. Mungkin apa yang saya akan share ni akan membantu you all semua dalam proses menurunkan berat badan. Sebab apa? Saya adalah seorang yang boleh bantu mereka yang nak turunkan berat badan supaya boleh mendapat bentuk badan yang mereka inginkan dalam masa yang sangat sekejap, dapat menurunkan berat badan mereka dalam keadaan yang sangat sekejap. So, apabila you all tak berada di dalam Facebook page Syah AK, itu bermaksud pastinya korang akan miss banyak benda lagi. Korang tak dapat nak dapatkan information tu dalam keadaan tempoh jangka masa yang awal. Alright. Okey, yang ke-7. Yang ke-6, sorry. Yang ke-6 adalah okey, Puan Marbakti nak, siapa lagi nak ni? Siapa lagi mau? Yang ke-6 adalah cuba kita buat hari-hari apakah benda yang kita patut buat hari tu. Contohnya saya selalu akan simpan dekat buku saya apa yang saya kena buat hari tu. Kalau katakan ada 10 benda saya kena buat, saya buatlah 10 benda tu. Contohnya macam hari ni, contohlah kan hari ni hari ni adalah hari Sabtu, saya kena exercise jam 8 pagi contoh. Pukul selamat menonton. Yang pertama contohlah kalau katakan kita keep something macam to do note yang kita nak buat pada hari-hari tu kan. Buat satu nota macam buku macam ni, tulis apa yang kita nak buat pada hari-hari yang tertentu. Contohnya macam hari ni adalah hari Sabtu 28 Mac 2020, kita kena tulis katakan pukul 8 pagi kita nak exercise, pukul 10 pagi kita nak buat live, pukul 12 kita nak makan tengah hari, nak masak ke apa ke, pukul 2 kita nak buat apa, pukul 4 buat apa, sampailah habis hari
kenapa kita kena buat benda tu? Kenapa? Dia akan berkait rapat dengan kita punya psikologi. Kenapa ianya berkait rapat dengan kita punya psikologi? Sebab apa? Bila kita dapat selesaikan sesuatu tugas tu, kita akan rasa macam puas. Siapa sini yang rasa puas bila dia dapat settlekan beberapa benda dalam harian dia? Sebagai contoh, macam kalau hari ni dia kena siapkan 10 benda dan dia berjaya siapkan 10 benda tu. Perkataan dia lah berjaya. Kadang-kadang self-satisfaction tu adalah satu benda yang boleh membantu kita mengurangkan stres. Kadang-kadang kenapa kita susah nak kawal stres kita? Sebab kita tak celebrate. Kita tidak celebrate small win kita. Apakah small win itu? Small win itulah macam kita bagi tahu kepada diri kita, alhamdulillah aku dah berjaya buat benda ni, aku dah berjaya buat benda tu. So that's good kan? So that's why student titanium saya, student saya Elite X, semua sekali, saya sarankan mereka untuk hantar weekly report yang mengandungi apa tahu? Apakah good news diorang, apakah win diorang. Sebab dengan dua benda ni, ianya akan membantu kita mengawal stres kita. Faham ke? Faham? So, bila kita ada dalam 30 benda untuk kita buat pada sesuatu hari tu, dan kita nampak benda apa yang kita dah siap, benda apa yang kita belum siap lagi dan kita boleh bawa ke depan, kita nampak kita in control dalam life kita, kita akan sedikit rasa happy. Sebabkan aku dah berjaya buat mungkin 25 benda daripada 30 benda yang aku nak buat. So 5 benda lagi aku kena bawa esok pula. So perasaan tu rasa macam happy sebab dapat settlekan benda. Melainkan dia tak sama macam orang yang tak ada plan apa-apa. So bila dia tak ada plan apa-apa, so dia rasa macam aku tak tahu apa yang kena buat, tapi aku main buat aja. Tapi sedar-sedar dia stres sebabkan dia tak dapat benda yang dia nak. Faham tak? Faham tak maksud saya? Dia nak kurus. Okay, dia nak kurus, tapi apa yang dia buat, dia tak buat apa-apa. Dia buat je apa yang dia rasa betul. Lepas tu hujung minggu berat badan dia naik. So dia stres. Kenapa berat badan aku naik? Padahal aku rasa aku dah buat macam-macam dah. Sebenarnya bila cakap macam tu, dia tak buat apa-apa pun lagi. Sebab apa? Sebab yang paling penting sekali adalah you need to be in control. Kita kenalah berlaku mengawal benda yang boleh dikawal. Macam mana cara dia? Kan? Macam cara dia dengan buat benda yang kita boleh buat, dia rasa puas. Macam Puan Azita beritahu, dia rasa puas sebab dia dapat buat sesuatu tu dan dapat complete benda yang dia kena buat hari itu. Faham ke? Faham? Okay. Yang ketujuh adalah alright, siapa yang dah ready yang ketujuh ni boleh tak bagi saya love. Ramai yang dah bagi saya love ni. Like pun ada. Alright. So, bagi saya wow lah. Bagi saya wow. Siapa sini yang dah ready untuk tahu yang ketujuh ni, boleh tak bagi saya muka wow? Muka wow. Sebab apa? Kenapa saya nak bagi tahu? Kenapa saya nak minta benda ni semua kan? Kadang saya nak tengok kan sama ada korang ready ke tidak. Ada juga orang yang tak ready, tapi aku cakap, bila cakap, coach boleh tak ulang balik yang ketujuh, boleh tak ulang balik ke 8, 10, 11 kan? Padahal baru yang kedua. So siapa yang dah ready ni boleh tak bagi saya muka wow sikit? Saya nak tengok siapa yang dah ready ni. Saya nampak yang dah ready Kak Asmah dengan Puan Kharibah sahaja. Macam mana? Macam mana tu? Siapakah yang dah ready, boleh tak bagi saya muka wow sikit? Nampaklah banyak wow kat situ kan? Nampaklah. Okeylah. Ada yang muka marah pun ada. Siapa marah aku tu? Kesiannya. Alright. Okay, terima kasih. Siapa tu? Puan Azita, Kak Asma, Puan Hanisah Haya, Acik Fida. Ni yang Puan Kharibah. Alright. Tak payah stres. Jangan pernah give up. Kalau tak nak stres, jangan terlalu minta lebih sangat dari kemampuan kan? Ya, akak tertinggal yang kelima. Yang kelima tadi adalah cukupkan tidur. Saya yang keberapa tadi? Yang pertama tadi berdoa, bertawakal, percaya semua benda tu ada hikmah. Yang kedua tu adalah avoid caffeine. Cuba elakkan daripada minum kopi yang banyak. Kedua adalah buat aktiviti yang ketiga, buat aktiviti yang fizikal. Keempat adalah cukupkan tidur. Right. Kelima saya tak sebut rupanya kan. Tak apa, kelima ni saya sebutkan kemudian. Saya terus jump kepada buat to do list kan. Okay, yang keenam lah kisah dia kan. Yang keenam adalah try relaxation technique.
relaxation technique ni macam mana tau? Relaxation technique ni macam kita boleh dengar lagu-lagu daripada YouTube ke. Contoh lagu macam ni. Siapa nak dengar contoh lagu? Siapa nak dengar contoh lagu? Saya mainkan satu lagu yang mana lagu ni insya-Allah akan merelaxkan kita. Siapa nak dengar lagu? Siapa nak dengar lagu boleh tak komen nak dengar lagu? Tunggu. Kita boleh dengar lagu-lagu macam mana? Siapa nak dengar lagu boleh tak bagi saya ni sikit, sebab saya nak mainkan satu lagu yang mana lagu ini akan membantu kita mengurangkan rasa stres. Bukannya lagu penyanyi ke tidak, lagu-lagu namanya relaxation punya song, relaxation punya music. Antara bunyi dia akan keluar macam bunyi burung lah, bunyi air terjun lah, apalah kan. So ni antara benda ni lah. Saya nak mainkan lagu sekejap. Siapa dah ready nak dengar lagu ni? Siapa dah ready nak dengar lagu boleh tak bagi saya love, sebab saya nak mainkan lagu ni kepada you all sekarang. Nak dengar, okay? Right. Dengar. Dengar tak? Okay, ni lagu lain pula. Boleh search kat YouTube lah. Kadang-kadang dia dengar bunyi air hujan lah. Dia boleh dengar. Dengar tak bunyi air? Something like that lah Something like that. So siapa yang nak tahu lagu ni, bolehlah PM nombor telefon tu, cakap kat dia saya nak join WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, sebab saya akan bagi dia beberapa lagu. Betul, lagu ni boleh buat kita lelap. Dia boleh bagi kita rasa hilang stres serba sedikit. So itu antara lagu-lagu lah kan yang boleh membantu mengawal kita punya stres tu. So cuba relaxation technique. Kalau you don't mind, boleh tak tulis point up 1 apa, point 2 apa, point 3, point 4, point 5 apa, supaya kita akan, yang lain tu mungkin yang baru join Facebook Live ni akan dapat catch up apa point saya yang pertama sampai yang ke sekarang. Saya ulang balik, point saya yang pertama adalah dengan cara berdoa, bertawakal dan percaya semua benda yang berlaku pasti ada hikmah dia. Yang kedua adalah cuba avoid minum kafein yang berlebihan. Ketiga adalah cuba buat aktiviti fizikal macam exercise dan sebagainya. Keempat adalah dengan mencukupkan tidur. Yang kelima tadi, yang ni lagu-lagu tadi, lagu-lagu yang boleh membantu kita menghilangkan rasa stres. Yang keenam, cuba buat satu to-do list. List yang kita kena buat hari-hari supaya kita dapat buat aktiviti kat situ. Dan seterusnya, kita akan dapat rasa puas hati. Right. Hai Ku Anis, Ku Amran. Right. Siapa tu? Okay. Dan siapa lagi ada kat sini? Alright. Hai Lara Khalisha. Hai. Okay, now. So, itu adalah benda yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7 ni sebenarnya adalah satu benda yang saya rasa macam agak penting juga. Sebab dekat luar ni, dekat apa yang berlaku kat keliling kita, ada benda yang kita boleh kontrol dan ada benda yang kita tak boleh kontrol. Contoh yang kita boleh kontrol adalah contoh benda yang kita tak boleh kontrol adalah seperti macam coronavirus. Kedua adalah macam berapa sumbangan kerajaan yang nak bagi pada kita. Contoh kan. Ataupun kenapa benda yang kita tak boleh kontrol, macam kalau kita nak beli barang dapur, kenapa kena suami saja pergi ataupun ketua keluarga saja pergi, kenapa bukan kita pergi lagi sekali kan. Sebab kita kan stres juga kalau lelaki kita beli barang dapur, takut tak reti beza antara lengkuas yang kunyit, tak reti beza antara halia muda dengan halia tua, tak reti beza antara daun ketumbang dan daun sop. Kan? Stres kan?
biar aku tahu sikit-sikit. So antara benda yang kita ambil kau. Antara benda yang kita boleh buat adalah dengan cara akak nak dengar lagu dandut. Akak dengar lagu dandut kak. Alright. So bila kita dapat listkan benda yang kita boleh kontrol dan benda yang kita tak boleh kontrol, kita akan dapat realise kita banyak stres kat benda yang kita tak boleh kontrol. Contohnya coronavirus, kenapa kita stres sangat dengan coronavirus? Sebabkan itu benda yang kita tak boleh kontrol. Kita fokus benda yang kita boleh kontrol. Contohnya apa? Cuba kita fokus kepada kawal diri kita untuk stay kat rumah sebagai contoh. Contohnya lagi macam kita stres kenapa wife kita masak sedap-sedap. Contoh. Tapi kenapa kita tak boleh nak kontrol diri kita daripada makan mengikut keperluan kita bila kita makan yang sedap-sedap tu? Faham tak maksud saya? Banyak benda lah. Banyak sebenarnya benda yang kita boleh in control. Banyak benda yang kita tak in control. So bila kita dapat classifykan, dapat pecahkan kedua-duanya, yang kita dapat kawal dan benda kita dapat kawal, dan kita akan lebih mudah untuk kawal kita punya rasa stres tu. Faham ke faham? Kan? Betul tak boleh cakap? Kadang-kadang ramai orang fikir macam terlalu complicated sangat. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa apa? Benda-benda yang tak dapat nak kontrol. Contoh macam kenapa hujan sekarang? Nak macam mana ada hujan? Kenapa hujan baju aku basah tak sempat nak kering, so aku stres. Kenapa kita nak kontrol hujan? Hujan memang dah turun, bukan dekat rumah kita je, rumah orang lain pun akan kena hujan juga. So apa yang kita boleh kontrol adalah salah satu cara dia adalah cuba ubah fikiran kita. Cuba ubah fikiran kita supaya apa yang berlaku ni, macam nombor satu tadi, ada hikmah dia. Setiap benda yang berlaku ada hikmah dia. Ada benda yang kita tak dapat nak kontrol. Benda yang tak dapat nak kontrol tu berlaku juga, dan itu pasti akan ada hikmah dia juga. Faham ke? Faham maksud saya? So sekarang ni sekiranya kita nak tahu macam manakah caranya untuk kita mengawal stres kita, adalah dengan cara kita kena pandai nak membezakan antara benda yang kita boleh kawal dan benda yang kita tidak boleh kawal, dan kita fokus kepada benda yang kita boleh kawal sahaja, dan insya-Allah lebih mudahlah untuk kita menurunkan berat badan dengan cara yang mudah. Alright. Siapa sini faham maksud saya ni? Siapa sini faham? Boleh tak komen dia faham maksud saya dan rasa macam adalah kena-mengena dengan kita sikit. Contohnya antara benda yang saya stres, contohnya macam saya tak dapat nak pergi gym, so saya stres. Kenapa saya stres? Acik Fidah beritahu kalau reda je. Okey tak coach? Jawapan dia okey, lagi better. Lagi better bila kita reda je, sebabkan kita macam dalam erti kata lain kita sedang tawakal. Tawakal tu maksudnya kita serahkan segala-galanya kepada Allah dan kita yakin yang benda yang berlaku tu ada hikmah dia. Saya bukan seorang ustaz, tapi benda ni saya belajar juga bukan daripada orang ustaz, bukan daripada ustaz, tapi daripada Mak Saleh, daripada saya punya guru juga, saya punya coach juga, yang bukan orang Islam, tapi itu apa yang dia cakap. Dia kata sometimes you are really stressful about things that you cannot control. Just let it go. Macam itulah kan. Dia cakap macam tu, just let it go. Just faham benda ni berlaku, pastinya ada something yang lebih better akan berlaku, akan datang, dan you just need to trust your God. Macam kau siapa sial lah. Tapi tak apalah. Faham tak maksudnya? Dia cakap benda yang betul. Dia memberikan kita satu perspektif yang benda yang berlaku ni, tak kisahlah benda apa sekalipun, ada hikmah dia. So dia berkait rapat juga dengan nombor 7 tadi. Kadang-kadang kita rasa macam kita stres. Bukan kadang-kadang, kita selalu stres atas benda yang kita tidak dapat kontrol. Kenapa? Sebab kita rasa macam being cornered. Kita rasa macam kita macam tak dapat buat apa-apa dengan situasi macam tu. Jadi kita stres lah, kan? So cuba avoid rasa stres disebabkan benda yang kita tak boleh nak kontrol. Hai RJ Jaafar. Okay, yang ke-8. Siapa yang dah ready untuk tahu yang ke-8? Yang ke-8 ni adalah dengan cara kita manage masa kita. Kita kena urus masa kita supaya apa yang berlaku dalam 24 jam tu adalah satu benda yang kita dapat buat dengan lebih baik. Maksudnya macam kalau katakanlah aim saya adalah untuk membantu 4,500 orang pada tahun ini supaya mereka dapat turunkan berat badan. Alright, itulah aim saya. Tapi kalau katakan saya tidak buat live ni hari-hari, saya tak memberi kesedaran kepada orang, pastinya saya tak dapat 4,500 tu. Saya baru dapat bantu 200 orang macam tu. Tapi saya nak dapatkan bantu memberi apa ni, saya punya
menyampaikan saya punya expertise ni untuk membantu orang turunkan berat badan. Kalau katakan saya tak memberitahu kepada orang, pastinya mereka tak tahu. Dan bila mereka tak tahu, dan saya akan stres. Kenapa aku punya target 4,500 tapi aku dapat 200 je? Apa yang saya dah buat kan? So maksudnya macam cuba kita manage masa kita dengan baik, susun atur waktu kita dengan baik. Dan bila kita susun atur waktu kita dengan baik, percayalah cakap saya, kita akan jumpa banyak gila masa yang terluang yang kita boleh gunakan. Saya ada satu diary ni, bukan diary lah. Saya nak tunjuk sikit, boleh tak saya tunjuk sikit? Saya ada satu diary ni kat sini, right? Penuh dengan saya punya benda yang saya tulis. Apa yang saya nak buat pada 24 hari bulan, 25, 26 Johor. Bulan depan pun saya ada benda yang saya buat juga. Okay, macam saya sebut hari tu, kalau siapa-siapa ingat, pada 1 hari bulan 5 saya akan buat apa tu, cabutan bertuah. Kan, cabutan bertuah kepada mereka yang join WhatsApp group nak kurus sihat cepat, supaya mereka akan dapatlah hadiah-hadiah yang tertentu lah. Dan saya akan buat lagi beberapa benda tarikh demi tarikh, supaya kita semua akan dapat manfaat daripada sharing yang saya buat ni. So saya kena ada jadual yang betul dalam masa sebulan, dalam masa seminggu, dalam masa sehari, supaya saya tidak membuang masa saya terlalu banyak sangat kepada benda-benda yang kurang berfaedah. So sama juga dengan you all. Macam mana cara you all untuk dapat mengawal korang punya stres adalah dengan cara korang mempunyai jadual. Sebab lagi stres sebenarnya bila kita buat benda secara tiba-tiba. Tiba-tiba kita kena buat ni, tiba-tiba kita kena buat tu. So kita akan rasa stres. Kenapa kita stres? Sebabkan kita tidak susun jadual waktu kita. Faham tak ni? Faham tak? Okay. So itu adalah cara kita juga, macam mana cara kita dapat mengawal stres. Right, cara yang ke-8 tadi adalah dengan cara manage masa. Susun masa kita supaya kita akan dapat betul, solat awal waktu pun buat kita akan rasa banyak masa yang terluang. Exactly kak, sebenarnya betul. So contohlah kan, macam sebelum ni, sebelum saya join satu group ni, saya punya waktu subuh tu memang selalu terlanjur lah. Dan saya rasa macam masa saya banyak habis dekat tidur semua kan. Jadi lepas dah saya dah join, bila saya dah being part of this group, Alhamdulillah saya diberikan petunjuk, diberikan hidayah yang solat awal waktu, menghayati bacaan solat tu memang rasa macam hilang stres. Sebab bila kita faham maksud bacaan tu, which is saya rasa macam satu benda yang best apabila kalau katakan kita semua dapat experience benda tu kan. So cara dia macam mana? Susun masa kita supaya kita akan rasa lebih best, lebih dapat in control. Alright, yang ke-9 adalah cuba kita belajar to say no. Kenapa kita kadang-kadang rasa stres? Sebabkan kita terlalu baik hati sangat. Kita terlalu baik hati sangat kadang-kadang. Kenapa kita baik hati? Sebabkan kita memang baik, satu. Keduanya, kita tak nak orang terasa. Kadang-kadang kita kena belajar untuk cakap no, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebabkan ada reason kita kenapa. Mungkin sebabkan dia melanggar situasi tertentu ke. Jadi kita terpaksa cakap tak boleh. So bila kita cakap tak boleh tu, ianya akan membantu serba sedikit tentang kita punya feelings kita bila kita berada. Jom waktu snacking makan buah apple je. Jadilah saya lepas ni saya makan buah apple. Right. So adalah dengan cara learn to say no. Kadang-kadang bila orang minta bantuan kita cakap yes sebab kita nak tolong dia orang, tapi kita tak sedar sebenarnya kita dah membuang masa kita tolong dia. Bukan kita tak nak tolong dia, tolong tu adalah satu benda yang baik. Tapi kalau katakan kita tak dapat sebenarnya nak tolong dia, tapi kita cakap juga yes, dia orang akan cakap okey, tolonglah saya, tapi kita tak sedar sebenarnya kita sedang tak memberi manfaat kepada diri kita juga sebenarnya, serba sedikit. So just belajar to say no. Yang akak dah berjaya buat, coach say no sebab baik hati sangat. Akak sebenarnya sebab stres. Alhamdulillah Puan Sanisa saya ni. Alright. So alhamdulillah. Yang ke-10. Yang ke-10. Siapa yang dah ready nak tahu yang ke-10, boleh tak bagi saya love sikit? Siapa yang dah ready untuk tahu yang ke-10? Boleh tak saya tahu siapa yang dah ready untuk tahu yang ke-10? Boleh tak bagi saya love?
sebab saya nak tengok berapa ramai yang dah ready dah untuk tahu yang ke-10 ni. Saya sebenarnya hari ni saya akan share, hari ni saya sedang share 11 cara macam mana cara kita untuk mengawal stres kita. Ada 11 cara, saya dah ulangkan yang pertama dan hinggalah yang sekarang ni yang ke-9. Saya dah nak masuk yang ke-10 dah. So yang ke-10 adalah apa? 10 adalah kita kena ketahui apakah minat kita. Apakah minat kita yang kita suka buat dan kita buat benda tu gila-gila. Apa benda? Okay, saya nak cerita sikit benda yang berlaku last year. Exactly 29 hari bulan 3 tahun 2019. Siapa yang nak tahu cerita ni? Kepada mereka yang dah tahu, dah tahulah. Siapa yang tak tahu ni, saya nak bagi tahu pada 29 hari bulan 3 tahun 2019 ada satu benda yang berlaku. Siapa nak tahu? Benda tu adalah macam mana saya mengawal stres saya yang berkait rapat dengan nombor 10 ni. Nombor 10 ni apa? Ketahui apa yang kita minat dan kita buat secara gila-gila. Dan saya rasa puas hati gila masa tu. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Right. Kau tak nak tahu ke? Saya pada 29 hari bulan 3 tahun 2019 ada something happen. Wife saya masuk hospital. Sepatutnya due date anak saya yang Noh Ali tu, yang lelaki tu, dia punya due date adalah pada 29 hari bulan April. Alright, 29 April. Tapi pada 29 hari bulan 3 macam ada tanda-tanda dia nak keluar. So macam risaulah, belum cukup bulan lagi kan. Belum cukup bulan lagi. So dia bawa pergi ke hospital. So saya tak dapat nak stay pula, saya kena balik rumah kan. So bila saya balik rumah tu, saya rasa stres. Apa saya buat? Saya pergi gym, saya angkat besi. Saya angkat besi. Sebab apa? Sebab saya suka mengangkat besi, saya suka pergi gym, angkat berat. Sebelum ni saya buat deadlift, saya buat exercise nama dia deadlift. Berat yang saya boleh angkat dalam 100 kilo macam tu. Tapi pada hari itu saya boleh angkat sampai 120 kilo kot. 120 kilo ke 130 kilo tak ingat. So itulah sebenarnya pada waktu tu saya stres, saya buat benda yang saya minat secara gila-gila dan saya dapat break rekod saya buat deadlift 120 kilo. So sebabkan kalau katakan kita stres, kalau katakan saya stres sekarang ni, saya tak dapat nak pergi gym, saya tak dapat nak buat apa sangat. Saya ni tengah nak menyanyi sekarang ni. Kejap lagi saya nak ambil mikrofon, saya nak menyanyi lagu berkaraoke. So tengok, kita kena ketahui apakah benda yang kita minat dan kita buat tu secara gila-gila dan insya-Allah dia akan meriliskan stres kita secara tidak langsung juga. Itulah yang ke-10, yang ke-11. Yang ke-11 adalah sekiranya you all rasa macam rasa macam tak sihat badan ke, rasa perlukan masa sedikit ke untuk recover daripada apa-apa yang kita sedang alami sekarang ke, saya suggest berehatlah. Bila kita berehat sebenarnya kita akan secara tidak langsung lagi kan, secara simpelnya kita akan elakkan daripada responsibility dengan cara yang lebih baik. Contohnya macam akak suka pancing, tapi COVID-19 akak tak boleh hilangkan stres akak. Cuba akak menyanyi kak. Saya nak menyanyi nanti. Saya ada mikrofon yang mikrofon macam sambung ke handphone tu kan, Bluetooth tu. Jadi saya nak menyanyi karaoke. Nanti kalau nak dengar suara saya, tak payah dengar suara saya lah. Nanti kan hujan. Alright. So apa tu, cuba kita rest. Kalau katakan kita tak sihat, kita rest supaya kita tak perlu buat benda yang sepatutnya kita buat pada hari itu. Bukannya nak mengelak, tidak. Tapi sebenarnya kita nak mengelak dengan cara yang lebih better, lebih baik, dengan cara legit. So cuba kita avoid daripada kita buat kerja dalam keadaan kita sedang tak fit untuk buat kerja, sebab ianya akan mengganggu prestasi kerja kita. Contohnya memasak. Kalau katakan kita tak larat memasak, kita masak juga, mungkin kita akan rasa macam stresnya masak. Faham tak? Rasa stresnya masak. Padahal memasak ni kalau masak untuk wife, untuk suami ke, untuk anak-anak ke, bagus. Tapi sebabkan kita rasa mungkin tak sihat, demam atau apalah, na'udzubillah. So kita rasa macam tak enjoy masak tu kan. So cuba elak. Kalau katakan tak boleh nak masak, tak apa, just order Food Panda. Banyak lagi food delivery dekat luar sana yang sedang bersemangat nak buat food delivery pada kita. So tak kisah,
buat je food delivery kalau katakan kita tak harap masak. Tu contoh. Ada lagi contoh-contoh lain yang mungkin korang boleh bagi pada saya lah. Right. So, itulah sebenarnya 11 cara yang kita boleh kawal stres. Apa yang saya buat ni adalah berdasarkan apa yang saya pernah belajar sebelum ni. So, that's why dia tertulis kat buku saya. Saya pernah tulis benda ni. Dan Alhamdulillah, thank you kepada Puan Ungku Nur Syarila dalam nama Facebook dia, Audi Aulia, sebab memberikan saya idea tentang apakah live saya yang saya nak buat pada hari ini. So, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada you all semua yang menonton saya, yang memberi saya like, yang memberi saya love, yang memberi saya muka wow, yang share Facebook live ni, dan mereka juga yang sedang menonton saya dekat dalam Facebook luar sana. Terima kasih banyak-banyak. Saya strongly suggest kepada mereka yang sedang menonton saya bukan dekat dalam Facebook page Syaikh, like Facebook page Syaikh, follow Facebook page Syaikh, sebab you all akan dapat banyak input yang saya akan share setiap hari. Saya akan share lagi malam ni insyaAllah tentang tips-tips tertentu, dan insyaAllah juga saya harap apa yang saya share ni akan dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. Alright, itu saya share live saya hari ini. Saya harap ianya akan memberi sedikit manfaat kepada you all. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Please stay at home, jaga kesihatan. Jaga kesihatan adalah satu benda yang kewajipan bagi kita, especially pada waktu sekarang ni. Jaga diri, jaga makan, exercise dengan sebaik mungkin, dan kita jumpa lagi insyaAllah malam ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Assalamualaikum, have a great day, bye.